Kebisanangan dan selamat datang ke Smart Talk Sabah. Anda bersama saya Joanna Suheli Rampas. Dalam beberapa minggu ini kita telah melihat landscape politik negeri berubah dengan begitu pantas dan begitu dramatik dan dinamik. Dan seorang Menteri Persekutuan dari Sabah telah meletak jawatan dan sebuah parti tempatan telah meninggalkan coalition iaitu Pakatan Harapan. Dan saya rasa para pendengar sudah tahu siapakah ini. Dan hari ini kita bersama dengan tokoh yang berada di tengah badai itu, Datuk Ewan Benedict, Presiden Parti APCO. Dan beliau bukan sahaja meletakkan jawatan daripada Kabinet Persekutuan, tetapi tindakannya dilihat mencipta naratif baharu ketegasan Sabah dalam hak perlembagaan dan juga masa depan politik yang semakin kompleks. Jadi, Fonsiko, terima kasih kerana hadir di Smart Talks pada hari ini, Datuk, ya. Terima kasih. Ya. Dan kebisanangan lagi. Ya. So, Datuk, kita tidak mau cerita lagi permukaan hari ini, tetapi saya rasa, sekarang ini kita sudah pesta demokrasi di Sabah. Sememangnya kita melihat agak meriah pada pilihan raya negeri kali ini, ya. Banyak penjuru lah. Minimum dia pun lebih kurang 10 hingga ke 12. So, purata dia 10. Namun bagaimanapun, Datuk, kalau kita melihat kebanyakan parti-parti yang bertanding ini juga, kebanyakannya adalah local based party, right? Of course kita ada main political parties like PH, PKR for that matter, GRS, Barisan Nasional. Tetapi apa yang kita lihat daripada SPR hari ini adalah banyak local based party. Now, tetapi sebelum kita beralih ke soalan itu, mungkin untuk membuka tirai kita pada hari ini, saya dan juga saya rasa memang pendengar kita di Smart Talk Sabah dan seluruh rakyat Sabah ingin mendengar keputusan Datuk untuk meletakkan jawatan mengejutkan ramai pihak. Alright? Apa sebenarnya titik no turning back yang Datuk buat, yang apabila Datuk katakan cukuplah sampai di sini saja, saya berundur, dan selepas itu membawa aku keluar daripada Pakatan Harapan. Silakan, Datuk. Terima kasih Saudari Joanna. Ya. Saya dilantik ke dalam Kabinet Persekutuan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ini pada bulan 12 tahun 2022. Dan semasa itu saya sedang menyamai Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Sabah berkaitan dengan hak 40% Sabah yang mana kita mahu supaya dilaksanakan segera. Dalam mesyuarat kabinet yang kedua pada bulan 12 tahun 2022 itu saya telah mengisytiharkan yang saya sedang menyaman dan saya mengatakan saya mahu supaya perkara-perkara yang berkaitan dengan saman pemula saya bersama rakan-rakan lain itu mesti diambil tindakan, diputuskan oleh kabinet lah. Dan sepanjang tempoh 3 tahun ini, setiap kali isu 40% dibangkitkan dalam kabinet, saya kekal dengan pendirian saya, yaitu hak 40% Sabah berasingan dengan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan di bawah federalis. Pembangunan berkaitan sekolah, hospital, klinik, keselamatan, termasuk gaji-gaji penjawat awam dan perkara-perkara lain di bawah federalis, itu memang tanggungjawab Kerajaan Persekutuan yang juga dilaksanakan di negeri-negeri lain. Tapi hak 40% adalah unik. Itu pemungutan hasil mesti dikembalikan 40%-nya kepada Kerajaan Sabah untuk dilaksanakan untuk pelbagai pembangunan oleh Kerajaan Sabah itu sendiri. Tetapi sepanjang tempoh 3 tahun ini juga, jawapan yang saya terima adalah sama dengan jawapan yang diberikan di Gaya Street, bahwa hasil yang dipungut oleh Kerajaan Persekutuan lebih rendah berbanding dengan apa yang dibelanjakan di Sabah. Saya tidak bersetuju dengan pandangan sedemikian. Dan seterusnya apabila Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 17 Oktober telah
memutuskan simakan kehakiman oleh Sabah Law Society, um, dan memenangkan Sabah Law Society. Saya mengatakan 2 hari kemudian, kalau kerajaan membuat rayuan, saya akan meletakkan jawatan. Karena saya perlu mempertahankan hak 40% ini. Saya mau hak 40% ini dilaksanakan segera. Yang tertangguh mesti dibayar segera, sebab Sabah memerlukan dana ini untuk membasmi kemiskinan, membangunkan kampung-kampung, termasuk di bandar-bandar, membangunkan keusahawanan, membangunkan inisiatif berkaitan peluang pekerjaan. Kita perlu 40% yang tertangguh ini untuk dibayar kepada kerajaan Sabah. Dan pada hari Mahkamah Tinggi itu membuat keputusan, dalam WhatsApp grup kabinet saya sudah beritahu pandangan saya. Jangan buat rayuan, sebaliknya bincang, laksanakan mekanisme pembayaran. Kemudian ialah mesyuarat kabinet yang seterusnya diadakan, dan disitulah pandangan-pandangan kabinet, anggota kabinet telah dinyatakan, termasuk saya. Dan selepas penghakiman bertulis, perintah judgment itu dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi, dan saya membaca pendirian Jabatan Peguam Negara yang mewakili Kerajaan Persekutuan dalam kes ini, yang pada saya tidak boleh terima pendirian mereka. Antaranya mahu mengabaikan dokumen-dokumen asas perubahan Malaysia, Suruhanjaya Hobol, laporan IGC, Perjanjian Malaysia, Akta Malaysia. Pendirian IGC dalam prosiding itu, dokumen ini tidak harus terpakai, sedangkan inilah dokumen, inilah perjanjian yang membolehkan hak 40% ini dimasukkan di dalam lembaga persekutuan. Dan pandangan-pandangan lain yang mengatakan antaranya hak 40% Sabah itu sudah tidak lagi wujud selepas warta pertama dikeluarkan dulu. Maka pada saya tidak bersetuju. Dan saya mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan atas prinsip kalau anggota kabinet keseluruhannya sudah tidak lagi sepandangan, tidak lagi selari dengan perjuangan tujuan saya berada di dalam kabinet itu, maka saya memilih untuk keluar supaya mereka boleh teruskan dengan pendirian mereka. Dan saya memilih untuk balik ke Sabah supaya saya mahu menyampaikan mesej yang sangat tegas kepada Perdana Menteri, kepada Kerajaan Persekutuan, bahwa hak 40% ini tidak lagi ditanggung. Dan walaupun ada mesyuarat khas kabinet dibuat selepas saya meletakkan jawatan, dan malam itu dikatakan rayuan tidak akan difailkan, ternyata sekarang ini rayuan telah difailkan 2 hari lepas di Mahkamah Rayuan. Dan kalau kita meneliti alasan-alasan dalam notis rayuan itu mencabar semua perkara yang membolehkan hak 40% Sabah itu dibayar. Jadi bila perkara-perkara yang mesti dilaksanakan supaya 40% itu dibayar dicabar, maka pada saya itu mereka sebenarnya mencabar dan mempertikai ataupun melengah-lengahkan pelaksanaan atau pembayaran 40% Sabah. Dan bila notis rayuan itu difailkan di mahkamah, it justify my resignation kabinet. Dan hari ini saya mahu menyebarkan mengiktiraf keputusan pemilihan PH itu. Mereka membuat kenyataan terbuka seolah-olah memberi penghinaan kepada saya. Dan saya boleh terima itu. Saya memilih untuk tidak membalas kenyataan mereka karena saya ingin memberi ruang kepada proses itu untuk
diselesaikan secara dalaman. Kemudian pada bulan Mei yang lepas, Perdana Menteri telah datang ke Sabah berjumpa dengan pimpinan Pakatan Harapan. Dan beliau sendiri mengatakan kita beri autonomi kepada PH Sabah untuk memutuskan perkara berkaitan dengan pilihan raya. Dan dia mengatakan Iwan akan menjadi koordinator, bukan pengurus PH, sebagai koordinator. Dan saya buat perbincangan-perbincangan melibatkan ketua-ketua PH Sabah. Bila dia mengatakan serah kepada Sabah, berarti beri autonomi kepada PH Sabah membuat keputusan. Ini termasuklah soal penggunaan logo. Dalam PH Sabah kita telah memaklumkan keputusan APCO untuk menggunakan logo APCO. Bila keputusan-keputusan hasil perbincangan persiapan PH Sabah itu perlu dirujuk kepada pusat, pimpinan pusat PH, karena di IP, PKR Sabah, Amanah perlu merujuk kepada presiden mereka. Jadi bila begitu saya tidak nampak ada otonomi kepada PH Sabah. Bila sudah tidak ada otonomi PH Sabah, maka perkara berkaitan pilihan raya itu saya lihat tidak akan berjalan mengikut kehendak Sabah, tidak akan berjalan mengikut keperluan Sabah. Jadi dengan demikian saya tidak dapat bersetuju. Cakap bagi otonomi, tapi mau campur tangan, bukan hanya campur tangan, mereka ubah apa yang telah dipersetujui di PH Sabah. Soal perundingan ini sudah ada konsensus persetujuan di peringkat PH Sabah. Yang mengubah itu adalah karena parti lain itu perlu merujuk kepada presiden mereka. I see. Jadi saya tidak lihat APCO boleh terus ke hadapan dengan cara begini. Lebih baik APCO memilih bersendiri keluar daripada Pakatan Harapan supaya kita beri message kepada Semenanjung, kepada pusat, kepada Kuala Lumpur atau Putrajaya. Sabah ini boleh membuat keputusan sendiri mengenai dengan masa depan kita dan keputusan untuk meletakkan jawatan dalam kabinet persekutuan atas prinsip untuk mempertahankan 40% Sabah untuk dilaksanakan segera, dan keputusan saya membawa APCO keluar daripada Pakatan Harapan is my best ever decision. Karena tidak ada lagi bebanan di bahu kiri kanan saya. Tidak ada lagi keperluan untuk merujuk perkara berkaitan Sabah ini dengan parti-parti daripada Malaya. Dan saya serahkan kepada rakyat Sabah. Kalau mereka masih memilih cara lama, bergabung dengan parti Malaya, mahu coalition parti Malaya bertapak di Sabah, sampai bila masa depan Sabah ini perlu dirujuk kepada presiden-presiden mereka di luar Sabah. Jadi ini APCO yang saya pimpin hari ini. Dan seperti mana saya katakan tadi, ini adalah keputusan saya yang terbaik pernah saya buat. So what we can see here is that sememangnya APCO pernah, of course there was one time APCO said that APCO adalah menjadi jambatan ya kepada federal dan juga state government, tetapi apabila Datuk melihat bahawa APCO ini seolah-olahnya terpaksa juga tunduk kepada arahan daripada pusat, makanya tiada otonomi di sana terhadap APCO, dan APCO sudah tidak boleh lagi berada dan bekerja dan push the agenda of Sabah First dalam kerangka PH itu. So therefore you left PH, right? So that's very clear. However, implikasinya Datuk sekarang ini yang seperti I've mentioned earlier that kali ini we will see that it's a very hyper fragmented election this time. Now,
APCO might have rebrand themselves as the multiracial party. This was in 2020. Tetapi walau bagaimanapun kita masih melihat APCO ini masih significant as a KDMR punya party, right? And let's look into the KDMR punya politics this time, right? The fragmentation and the power struggle that they're gonna face during the next in this next state election. Now, KDMR hari ini ya adalah blok yang paling berpecah kalau kita lihat dengan APCO sudah keluar daripada PH, and now another party, a KDMR based party, has joined the equation of a lot of party, local based party. You have PBS, you have STAR, PKDM, PBRS, and so forth. So semuanya sebenarnya berebut dalam kelompok yang sama. So fragmentasi ini akhirnya akan memecahkan KDMR obviously, dan juga kuasa tawar menawar itu pun juga akan terancam. Jadi Datuk, bagaimanakah Datuk melihat perkara ini di mana sekarang APCO now is in the equation of the KDM based party? Tidakkah ini akan lagi memecahkan undi KDM, terutamanya di kawasan Datuk sendiri di Kadamayan dan juga kawasan-kawasan KDM yang lain? Saya melihatnya begini, apa yang penting adalah message yang kita mau sampaikan kepada rakyat dan juga kepada para pengundi di kawasan masing-masing. Parti-parti politik di Sabah ini sudah banyak yang sedia ada. Ya. Dan saya mengeluhkan parti-parti tempatan Sabah yang baru juga ditubuhkan kurang daripada 10 tahun yang lepas, begitu banyak parti baru. Itu pada saya sesuatu yang positif. Ini berarti ada keinginan daripada rakyat Sabah untuk memerintah sendiri, untuk menubuhkan kerajaan Sabah oleh parti-parti tempatan itu sendiri. Dan banyaknya calon-calon melalui pelbagai parti ini bertanding dalam pilihan raya ini sesuatu yang positif. Berarti mereka ingin memberi mesej kepada persekutuan. Mereka mau masa depan Sabah itu diurus oleh parti-parti tempatan yang mereka anggotai. Dan saya memberi mesej di Kadamayan hari ini. Saya mengatakan simple saja pada saya. Kalau dalam satu-satu kawasan itu berlaku pertemuan beberapa parti tempatan dengan parti-parti bukan tempatan Sabah ini, asingkan dulu. Tulang dulu parti bukan tempatan Sabah. Dengan demikian kita hanya dapat memilih parti-parti tempatan Sabah. Karena siapa lagi yang lebih memahami isu cabaran kita? Siapa lagi yang boleh memahami jiwa kita? Keinginan kita untuk memerintah sendiri. Siapa lagi yang lebih memahami aspirasi, wawasan masa depan rakyat Sabah kalau bukan parti-parti tempatan Sabah? Jadi di kalangan parti-parti tempatan Sabah yang bertanding selepas kita asing dan tulakan parti-parti bukan tempatan ini, parti-parti daripada Malaya ini, maka kita pilihlah yang terbaik di antara semua parti-parti tempatan. Ini macam pemilihan undang Ngadau. Kita memilih yang terbaik. Yang pentingnya kalau kita melihat semangat Peminadun yang dibawa dalam pemilihan undang Ngadau itu, tidak ada seorang pun peserta undang Ngadau itu yang ingin menjatuhkan peserta lain. Tidak ada peserta undang Ngadau itu yang menghina, memperleke peserta-peserta undang Ngadau yang lain. Siapa yang dipilih seperti Joanna menjadi undang Ngadau peringkat Sabah, maka akan diangkat sebagai undang Ngadau untuk menjiwai, untuk membawa semangat Huminodun, identiti Huminodun itu. Maka pilihan raya Sabah kali ini boleh mengambil konteks itu. Tolak dulu parti Malaya. Kalaupun ada 10 parti tempatan yang bertanding, pilihlah yang terbaik di antara 10 parti tempatan yang bertanding di kawasan ini. Supaya pada akhirnya siapapun yang menang itu adalah di kalangan parti tempatan Sabah. Bila berunding untuk menubuhkan kerajaan Sabah itu terdiri daripada
wakil-wakil rakyat ataupun pemimpin-pemimpin daripada pati-pati tempatan Sabah. Dengan 100% kerajaan Sabah itu dipimpin, dianggotai anggota kabinetnya daripada pati-pati tempatan Sabah, maka barulah kita boleh bertegas dalam perundingan kita dalam soal hubungan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, bertegas dalam hak Sabah, dalam perjanjian Malaysia dan pelambagaan persekutuan, bertegas dalam soal pembayaran dan pelaksanaan 40% Sabah. Itu kita beri buat. Jadi mesej ini saya pikir boleh disampaikan kepada rakyat Sabah, termasuk di kawasan-kawasan majoriti masyarakat Mumogun, Dazan, Dusun, Rungus, Murut, semua ini. Saya memilih untuk menyampaikan misi sedemikian. Mungkin banyak yang melihat perpecahan ini sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Pertandingan ini seolah-olah memecahkan masyarakat kita. Tidak semestinya begitu. Yang selagi kita boleh memilih dan ingin memilih yang terbaik di antara semua pati tempatan ini, matlamat akhirnya adalah kita mahu kerajaan Sabah yang ditubuhkan itu haruslah dianggotai oleh pati-pati tempatan sepenuhnya. Pada saya dan aku memilih pendekatan itu. Okay, it's very interesting that you brought this up, Dato', kan? Sebab kalau kita melihat ya hari ini 73 kerusi parti warisan. So you have parti warisan, you have PJRS, okay, and then kita ada STAR, SAPP, Barisan Nasional 45 saja yang tanding, Perikatan Nasional 42, and then Pakatan Harapan 22, and then from APCO 25, 40 from KDM. So kalau kita tambah daripada warisan, GRS, STAR, SAPP, and then KDM and APCO, dan parti-parti lain, contohnya macam Parti Impian Sabah, Parti Kebangsaan Sabah, Parti Kerjasama Anak Negeri, Parti Perpaduan Rakyat Sabah, Parti Rumpun Sabah, Parti Damai Sabah, semua Parti Pertubuhan Gemilang Anak Sabah, semuanya actually is a Sabah based party. Kalau kita tambah semua dia punya nilai ni, dia punya kerusi ni, is actually shows that dia melebihi daripada parti-parti daripada national party lah. So memang you brought up a very good point. Kita di Sabah ini memang ada kesedaran sudah untuk kita mau a local based party. Namun bagaimanapun mungkin agak sukar sedikit lah masih untuk boleh duduk bersama-sama kalau terlampau banyak seperti ini. Sebab masing-masing mungkin mempunyai ideologi yang berbeza. Namun bagaimanapun everyone is also bringing the same matlamat yang sama, iaitu Sabah for Sabahan ataupun Sabah first for APCO. So I mean dia adalah satu permulaan yang sihat bagi Sabah. In fact that is ni kalau kita melihat yang menuju seolah-olah ya seperti Sarawak. Of course there's a saying says that kalau kita mau macam Sarawak, kita pun kena fikir macam Sarawak. Tapi Sarawak ini Datuk, diorang tidak bergaduh-gaduh. Diorang bergaduh antara diorang, but then when it comes to dealing with federal government, they are one voice. Now this is going to be interesting, Datuk, because sekarang ini seolah-olah kita melihat parti-parti Sabah based party ini, dia adakah ini membawa satu sentimen atau naratif anti Malaya? Sebab kalau ini dibawa ataupun ini yang naratif yang dibawa pada pilihan raya negeri kali ini, ia akan menaikkan sentimen anti Malaya dan the relationship of federalism Malaysia akan terjejas. Jadi apa pandangan Datuk tentang ini? Saya pikir Sabah menyertai penubuhan Malaysia dulu. Dari segi wawasannya adalah Sabah itu harus berada di kaki sendiri sebagai satu kerajaan Sabah, oleh rakyat Sabah, oleh parti Sabah pada ketika itu. Jadi aku memilih untuk balik kepada aspirasi asal penyertaan Sabah dalam persekutuan Malaysia. Sebab itu dia tak dalam pelanggan parti tentang perjanjian Malaysia itu. Okay. Sebab semangatnya, walaupun ianya satu persekutuan, tetapi penyertaan kita dalam persekutuan haruslah berasaskan kepada parti-parti tempatan Sabah yang menumbuhkan kerajaan Sabah. Kita tidak anti kepada rakan-rakan kita di Semenanjung. Kita hanya mahu
kerajaan Sabah yang ditumbuhkan ini oleh parti-parti tempatan Sabah, supaya dari segi keberkasanannya, dari segi ketegasannya mudah untuk kita pursue agenda Sabah First, hak-hak kita dalam perjanjian Malaysia dan juga pelembagaan persekutuan seperti hak 40%. Bayangkan kalau dalam kerajaan Sabah ada 2-3 menteri, itu partinya daripada Parti Malaya. Ketua menteri mungkin daripada parti tempatan Sabah. Tapi kalau anggota kabinetnya 2-3 orang menterinya daripada Parti Malaya, kalau misalnya besok-besok kabinet itu mau mengatakan atau mau membuat keputusan, kita menolak rayuan yang telah difailkan oleh kerajaan persekutuan di Mahkamah Rayuan. Bayangkan kalau 2-3 menteri tadi itu harus merujuk terlebih dahulu kepada presiden mereka di Kuala Lumpur. Itu akan melengahkan keberkesanan, melemahkan keberkesanan kerajaan Sabah mendapatkan haknya lebih cepat. Jadi saya melihatnya begitu. Pilihan raya ini soal tolak dulu parti-parti daripada luar Sabah, supaya kita dapat memilih yang terbaik di antara parti tempatan itu untuk menumbuhkan kerajaan Sabah. Biarlah kerajaan Sabah itu dianggotai oleh beberapa parti tempatan Sabah. Yang penting 100% parti tempatan Sabah. So, Pada saya melihat begitu. so your Datuk, your APCO is willing to work with whoever local based party yang boleh membentuk kerajaan. That's what you're trying to say. Dalam pelembagaan parti APCO, tujuan dan matlamat penubuhan APCO ini ada 17 perkara. Okay. Salah satunya memperjuangkan perjanjian Malaysia dan juga hak Sabah dalam pelembagaan persekutuan. Salah satu daripada 17 perkara itu juga menyatakan parti boleh bekerja sama dengan mana-mana parti lain yang dapat bersetuju ataupun satu aspirasi dengan kita. Okay. Aku memperjuangkan yang tadi itu. Okay. Perjanjian Malaysia, hak Sabah dalam pelembagaan persekutuan, yang saya katakan agenda Sabah First ini. Okay. Jadi selagi parti-parti ini subscribe kepada perjuangan untuk melaksanakan perjanjian Malaysia dan hak 40% dalam pelembagaan persekutuan yang saya sifatkan agenda Sabah First ini, aku sudah tentu akan bekerja sama dengan parti-parti tempatan ini. Okay. But there's also possibility that kalau sekiranya parti tempatan ini tidak cukup untuk membuat a simple majority, there's a possibility kalau kita melihat pattern daripada 2018 dan 2020, there's a pattern that, kena ada juga federal based party, national based party. So how do you see that then? Sebab itu saya memilih untuk memberi mesej tadi itu. Asingkan dulu Parti Malaya, tolak dulu Parti Malaya. Sampai 37 tuh. Sampai ke semua 73 kursi. 73. Tolak dulu Parti Malaya. Okay. Bila begitu, soalan ini tidak akan timbul. Ya. So, saya memilih untuk tidak respon perkara itu karena saya sudah menyatakan dalam mesej pilihan raya saya, tolak Parti Malaya. You go for local yang boleh subscribe, memperjuangkan agenda Sabah First. Selagi pemikiran dan soalan rakyat Sabah ke arah itu, artinya kita masih belum bersedia menolak sepenuhnya anasir-anasir pernyataan Parti Malaya ini yang sudah tentu boleh menjejaskan. Kita sudah 62 tahun. Kita pernah memerintah sendiri sebagai satu koalisi di Sabah, sebagai satu parti bersendiri dulu. Dan ini kita harus ambil iktibar. Inilah pilihan raya yang harus menjadi referendum kepada hak 40% Sabah, referendum kepada perjanjian Malaysia, referendum kepada kemerdekaan Sabah. Kalau kita subscribe kepada referendum ini, yakinlah soalan tadi itu tidak perlu disebut. Alright. Now, talking about Parti Lama, sebab kita melihat Berjaya pun dulu is a local based party, and of course 1985 was PBS, dan sebelum itu was USNO. Now of course kalau kita melihat hala tuju ataupun trajectory
kita punya politics di Sabah ini, kita mau seperti orang bilang semangat dulu ya, semangat 1985 tu kalau boleh kita bawa semula ke pilihan raya negeri kali ini. Namun bagaimanapun kalau kita melihat terhadap parti-parti lama ataupun parti-parti yang sudah local based party yang lama di sini, ada yang baru, ada yang lama. Obviously APCO also has been formed for quite some time now. So anak muda sekarang ini semakin skeptical terhadap parti lama. So let's look into anak muda, sebab anak muda ini sememangnya akan menentukan keputusan pilihan raya kali ini, as they hold quite substantial majority in the electoral votes. So mereka ini mereka ni mau janji bukan mau janji lagi, tetapi dia orang bukti, they want to see things happening in front of them. So apa yang akan membuatkan generasi muda ini harus percaya kepada APCO sebagai parti masa depan Sabah, and what can APCO truly offer for this election to come for the young people? Saya sentiasa berpandangan bahwa sebaik-baik parti itu adalah itu boleh dilihat kepada pemimpinnya ataupun presidennya. Di antara parti-parti tempatan yang ada di Sabah ini, saya ingat saya antara yang termuda untuk memimpin parti APCO sebagai presiden. Ada saudara Datuk Atta, presiden PBRS. Rasanya selain Atta, saya lagi yang paling muda lah rasanya jadi presiden. Tapi ini bukan soal usia semata-mata. Ianya tentang apa yang kita persembahkan. Kalau diberi pilihan di antara keperluan duduk dalam satu kementerian yang boleh membantu rakyat Sabah dengan mempertahankan hak 40% Sabah, kerana tidak lagi dilihat ataupun dicari lagi alasan-alasan untuk melengahkan pelaksanaan pembayaran 40% Sabah, saya memilih untuk meletak jawatan dan memperjuangkan ini. Supaya message itu kita boleh kembalikan kepada rakyat Sabah, kita boleh sampaikan kepada rakyat Sabah. Prinsip mesti betul. Pemimpin harus tidak ada kontroversi. Kalau pemimpin parti ada kontroversi, maka bagaimana dia boleh memimpin dengan berkesan partinya? Bagaimana dia boleh memimpin Sabah? Bagaimana dia boleh memimpin rakyat? Jadi sepanjang 3 tahun saya dalam kerajaan persekutuan, keberadaan saya dalam Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, saya telah memperkenalkan dasar pandang ke Malaysia Timur. Dasar pandang ke timur dalam negara. Ini yang saya perkenalkan. Dasar pandang ke timur dalam negara itu melihat kepada Borneo, Sabah dan Sarawak dalam pembikinan inisiatif-inisiatif khas kementerian. Artinya saya berada di kementerian, jiwa saya, ingatan saya tetap kepada asal saya, yaitu Sabah. Dan banyak inisiatif yang telah kita laksanakan sesuai dengan keberadaan kita di situ, yang haruslah berasaskan kepada sebab kita bermula daripada kampung. Ini tawaran APCO berikut kita dalam kerajaan sebagai menteri yang mengembalikan manfaat itu kepada rakyat Sabah di bawah satu dasar khas yang kita laksanakan di kementerian. Dalam soal prinsip, kita telah tunjukkan. Diberi pilihan tadi, saya memilih untuk tidak lagi berada di dalam kerajaan persekutuan yang pada saya lihat coba mengelak atau mencari alasan untuk menangguhkan, melengahkan pelaksanaan hak Sabah 40% itu. Bagaimana mungkin saya berada di situ, meneruskan keberadaan saya di situ kalau saya sudah melihat dalam tempo 3 tahun itu alasan yang sama diberikan dalam
kabinet. Hmm. Bukan hanya dalam kabinet. Hmm. Alasan yang sama diberikan kepada rakyat biasa Sabah. Hmm. Alasan yang sama diberi dalam ucapan, diberi di gaya street. Tidak boleh sudah diterima oleh rakyat Sabah. Hmm. Paling mengecewakan, pembuyukan. Statement nampak cantik, nampak hebat. Di tajuknya, di ujungnya itu berbeza sekali. Paling bercelaru, apa penerangannya dalam parlimen itu sangat jauh berbeza dengan apa yang difailkan di Mahkamah Rayuan. Jadi aku menawarkan kepimpinan yang boleh bertegas. Aku menawarkan kepimpinan yang berprinsip untuk tidak lagi menerima pembuyukan seperti mana yang kita lihat. Bukan hanya sepanjang 3 tahun ini, bukan hanya dalam tempo beberapa hari ini, tapi sudah sekian lamanya perkara ini tidak dilaksanakan. Aku mau memimpin rakyat supaya kita boleh berdiri di kaki sendiri, perjuangkan prinsip kita, mendapatkan hak supaya kita boleh mentadbir Sabah bersama dengan parti-parti tempatan lain. Ini tawaran saya kepada anak-anak muda, dan saya beri ruang mereka dalam saya beri ruang anak-anak muda dalam pilihan raya ini. Selain saya ingat saya lah presiden yang termuda, calon-calon saya Fatkom lebih muda daripada saya. Beberapa orang di Kapayan, di Bandau, di Membakut, di beberapa tempat lain yang usianya awal 40-an, lebih muda daripada saya atau seangkatan dengan saya. Jadi kalau saya sudah membuka ruang dan membuktikan dari segi prinsipnya, dari segi calonnya, saya pikir ini yang saya kembalikan kepada rakyat Sabah untuk melihat siapa pilihan anak muda Sabah, orang-orang muda Sabah ini. Parti lama ada jasa dan sumbangan mereka sendiri. Kita tidak nafikan. Saya sangat menghormati setiap parti yang sudah ditubuhkan lebih lama daripada parti APKOM. Kita juga menikmati sebahagian daripada sumbangan peranan kepimpinan mereka semasa mereka berada dalam kepimpinan kerajaan sebelum ini. Tapi dinamik politik sudah jauh berbeza. Rakyat kita sudah berpendidikan. Pendekatan kepimpinan, pendekatan politik sudah jauh berbeza. Pendekatan kita sekarang mesti ada ketegasan, ada prinsipnya. Jangan kita dihina lagi dalam ucapan-ucapan. Jangan kita dilayan seperti rakyat kita tidak tahu apa-apa. Jangan buat seolah-olah kita ini boleh dibuyuk. Tidak. Atau dibeli dengan roti gardenia. Boleh dibeli dengan roti gardenia. Itu menggambarkan pemikiran semenanjung, pemikiran Malaya kepada Sabah, terutama pemimpin-pemimpin. Bukan semua rakyat Malaya, rakyat semenanjung ini ada pemikiran sedemikian. Tapi kalau wakil-wakil rakyatnya sudah mengatakan demikian, bayangkan itulah cara mereka melihat Sabah. Jangan lagi kita terima hinaan seperti ini. Parti Sabah harus berdikari, harus merdeka, harus memerintah sendiri. Jadi ini tawaran aku. Selagi saya menjadi presiden APKO, ini APKO yang saya mau memimpin. Ini APKO yang saya mau pimpin supaya kita dapat memimpin Sabah dengan lebih baik. Oke. So terima kasih Datuk atas perbincangan dan diskusi kita yang cukup padat tadi, dan saya rasa cukup jelas tindakan Datuk dalam pilihan raya negeri kali ini, di mana hala 7 APKO untuk pilihan raya negeri kali ini, hala 7 parti, dan juga mengapa Datuk memilih untuk meletakkan jawatan demi untuk hak Sabah. Jadi dalam masa ini kita melihat ya bagaimana politik Sabah tidak lagi bergerak perlahan. Seperti yang Datuk katakan tadi, dinamika politik sudah tidak sama lagi dengan dahulu. Ia sudah berubah, walau bagaimanapun ia masih bergelora, tetapi
apa yang kita mau melihat, apa yang kita boleh lihat bahwa rakyat Sabah sekarang sudah menuntut keberanian. Jadi kita melihat seorang pemimpin Sabah yang memilih untuk kehilangan jawatan demi mempertahankan hak negeri. Namun kita melihat APKO dengan hala tuju keluar daripada PH dan menempatkan diri dalam medan agenda Sabah First. Jadi kepada para pendengar, tetapi masa depan kita ini di Sabah bukan hanya bergantung kepada seorang pemimpin saja ataupun parti itu sendiri, tetapi ia bergantung dengan rakyat Sabah, kepada pengundi-pengundi, anak muda di Kadamayan, di Penampang, di Tambunan, di Kota Marudu, di Kudat dan seluruh Sabah yang sedang menilai, menimbang dan memilih masa depan mereka sendiri. Seperti yang katakan Datuk tadi, kita ini sebenarnya jangan lagi mau dipijak-pijak lah kiranya begitu kan. Tetapi apa yang kita mau adalah hak kita sebagai rakyat Sabah untuk kita tuntut, and what is best for for the Federation of Malaysia. At the end of the day, kita bukannya mau mengganggu ataupun menjejaskan ekosistem federalisme kita di Sabah, tetapi what we want is to set it back to what it's supposed to be. That is the most important thing. Kita memang melalui proses demokrasi seperti ini, tetapi at the end of the day, pemimpin-pemimpin ini pun kena bersatu juga untuk memastikan bahawa hak kita ini dapat kita bukan saja jamin tetapi enforce it. Tiada guna saja kan Datuk kalau bilang dia mengiktiraf tetapi tidak dilaksanakan. Itu dua perkara yang berbeza. Jadi terima kasih sekali lagi Datuk atas masa Datuk yang begitu sibuk sekali dalam pilihan raya negeri kali ini bersama-sama dengan saya di Smart Talk Sabah dan kami semua di Smart Talk Sabah. Dan kepada anda semua yang menonton, masa depan Sabah bukan sesuatu yang kita tunggu, ia semua terletak di tangan anda pada 29 November nanti. Jadi terima kasih dari saya, Joanna Suhaili Rampas. Sabah Cakap, Malaysia Dengar. Kita jumpa lagi.